Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, مع أستاذة فريدة في هذا اليوم في الدرس اللغة العربية للصف الأول. Alhamdulillah, bersama-sama Ustazah Farida pada hari ini di dalam kelas Bahasa Arab untuk tahun 1. Kaifa halukum? Apa khabar semua orang? Ad'ullaha annakum jami'an fi sihhati wal afiyah. Ustazah berdoa agar semuanya berada di dalam keadaan sihat dan afiah. Al-an, sekarang, hayya nabda'u darsana bi qira'ati du'a'i ma'an. Mari kita bersama-sama membaca doa untuk memulakan kelas kita. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hal antum jahizun? Semua orang dah bersedia? Hayya nabda. Jom kita mulakan. Fahadha mawdu'una al-yawm. Ini ialah tajuk kita pada hari ini. Hayya nurakiz. Nurakizu ala da' fi safhati 38. Jadi hari ini pelajaran kita akan fokus kepada huruf dal dan semua peraturan yang berlaku pada dal berlaku juga untuk adik-beradik dal. Siapa? Betul, dal. Jadi apa yang kita nak fokus pada hari ini? Kita nak fokus pada huruf dal di dalam kedudukan yang tertentu, iaitu fil awwali pada awal, fil wasati pada pertengahan, wa fil akhir pada akhir kalimat. Wafil awal, pada awal kalimat, dal berbentuk seperti ini sebab dia tak boleh bersambung selepasnya. Jadi dal dia akan berdiri sendiri seperti ini. Wafil wasati, pada pertengahan kalimat, ada dua bentuk. Yang pertama seperti ini, yakni dia akan bersambung dari huruf yang sebelumnya. Kalau sebelum boleh bersambung begini. Atau bentuk yang satu lagi, kalau ada keadaan tertentu yang dia tak boleh bersambung, maka dia akan berdiri sendiri seperti ini. Wafil akhir, pada akhir kalimat sama juga ada dua bentuk. Yang pertama, kalau hurufnya tu yang sebelum boleh bersambung, dia akan jadi seperti ini. Atau kalau tak boleh bersambung, dia akan berdiri sendiri. Contoh kalimat yang menggunakan dal pada awalnya ialah dakhala. Dakhala. So, kita dah belajar dal pada awal tak boleh bersambung. Nampak ni? Yang merah ini dal. Dia tak boleh bersambung kepada kha dan lam. Apabila kita sambungkan dia, maka dia akan tetap berdiri sendiri. Seperti ini. Dakhala. Dia tak boleh bersambung ke depan. Dakhala. Contoh untuk pertengahan, fil wasati, ada dua bentuk. Yang pertama, bersambung daripada sebelumnya atau yang tidak bersambung. Mari kita lihat satu persatu. Contoh pertama ialah khadama. Khadama. Kha boleh bersambung sebab dia memang boleh bersambung dengan huruf yang selepasnya. Dengan syarat perutnya kita akan buang. Tetapi dal tidak boleh bersambung ke depan. Dia tak boleh bersambung dengan mim. So, dia akan jadi seperti ini apabila kita sambungkan. Khadama. Perhatikan dal pada pertengahan kalimat. Khadama. Tapi apabila huruf yang sebelumnya tak boleh disambung. Ini contohnya. Wa, ra dengan tanda sukun, da, tun. Ra tak boleh bersambung ke depannya. Sebab itu, di dalam kalimat yang ini, mari kita lihat apa yang berlaku. Dia akan jadi seperti ini. Sebab tak boleh bersambung murid-murid. So, dia akan tetap seperti ini. Maksudnya, ra tak boleh bersambung kepada dal. Jadi, dal akan tetap berdiri sendiri. Dal juga tak boleh bersambung kepada ta marbutah. Jadi, dal akan tetap berdiri sendiri. Kita akan baca dia. Wardatun. Dan dal pada akhir kalimat. Contoh pertama ialah hasada. Kita lihat bagaimana dia bersambung. Hasada. Jadi, sin ini dia bersambung kepada dal. Maka jadilah bentuk seperti yang pertama kita nampak pada bentuk dal pada kedudukan terakhir. Hasada.
Tapi apabila hurufnya seperti ini, ku, ru, waw ni sendiri dan dal, dia akan bersambung seperti ini murid-murid. Kurudun. Waw ini tak boleh bersambung dengan dal. Maka dal akan berdiri sendiri. Kurudun. Jadi sila perhatikan baik-baik, apabila huruf sebelumnya boleh bersambung, maka dia akan jadi seperti ini. Kalau dia memang tak boleh bersambung, maka dal dia akan berdiri sendiri. Al-an murid-murid, kalau yang tadi kita sambungkan huruf, sekarang seperti biasa kita nak cerakinkan dia tapi mengikut suku kata. Jadi kita ada di sini madrasatun. Suku kata apa yang ada di dalam madrasatun? Mari kita lihat. Kita akan ada madrasatun. Ini suku kata ya murid-murid ya. Madrasatun. Kita lihat yang seterusnya. Okay, sekarang kita ada kalimat jaddatun. Kita akan cerakinkan dia. Jaddatun ini kita akan cerakinkan dia kepada suku kata. Maksudnya kita akan ceraikan, kita akan pisahkan dia mengikut suku kata. So di dalam jaddatun kita akan ada jaddatun. Ingat baik-baik pelajaran kita, apabila dal atau apabila huruf ada syaddah, bermakna huruf tu ada dua. Nampak ni? Satu dal, dua dal. Jaddatun. Apabila kita sambungkan dia, maka dal ni dijadikan satu sahaja, tapi letak syaddah di atasnya. Mari kita lihat apa pula yang ada sekarang ni. Mari kita tengok apa yang di bawahnya. Hayya nakra. Maknanya, jom kita baca. Jadi kita ada kalimat-kalimat yang perlu kita baca. Murid-murid sila ikut Ustazah baca. Al-awwalu darun. Al-awwalu maknanya yang pertama. Sekali lagi. Darun. Al-thani yang kedua. Jidarun. Sekali lagi. Jidarun. Al-thalith yang ketiga. Sujudun. Sujudun. Ar-rabi' yang keempat. Khidmatun. Khidmatun. Al-khamis yang kelima. Mikhaddatun. Mikhaddatun. Baik murid-murid, ini ialah kalimat-kalimat yang kita dah baca tadi. Darun, jidarun, sujudun, khidmatun, mikhaddatun. Sekarang kita nak lihat di manakah dal pada kalimat-kalimat ini dan kita akan letakkan dia sama ada fil awal, au fil wasati, au fil akhiri. Semua orang dah bersedia? Jom kita lihat bermula daripada darun. Mari kita lihat sama-sama. Darun, dalnya pada awal, fil awalil kalimah, jadi kita akan letakkan dia di sini. Sekarang ni jidarun. Dalnya terletak fil wasati, pada pertengahan kalimat. Jadi di mana dia murid-murid? Di sini atau di sini? Betul, di tengah-tengah. Mari kita letakkan dia. Jidarun. Sujudun. Mana dalnya? Mari kita lihat pula. Pada akhir kalimat. Kita letakkan di tempat yang betul. Sujudun. Dal fil akhir. Khidmatun. Ini dia dal di tengah-tengah. Jadi kita akan letakkan dia fil wasati. Dan yang terakhir. Mikhaddatun. Dalnya ada di sini. Jadi sama juga keadaannya. Kita akan letakkan dia fil wasati pada pertengahan kalimat. Baiklah. Sekarang sampai masanya untuk murid-murid buat latihan. Nanti di dalam buku tulis murid-murid, sila yang pertama sekali garis sebelah kanan, kemudian tuliskan hari dan tuliskan hari bulan. Mestilah di dalam bahasa Arab, nanti Ustazah akan tuliskan di dalam message supaya murid-murid dapat contohkan tulisannya. Salin soalan. Soalannya ialah sil. Sil maknanya sambungkan. Apa yang kita nak sambungkan? Jadi, supaya murid-murid dapat jawab dengan betul, semua orang mestilah salin semua soalan ini
Ada 6. Al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi', al-khamis, al-sadis. Ada 6 soalan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan yang keenam. Ada huruf-hurufnya. Ustazah beri contoh. Al-awwalu, yang pertama, dakhala, sambungkan. Kita dah belajar dal apabila di depan tak boleh bersambung dengan huruf-huruf yang di belakang, yang di hadapannya. Jadi mari kita lihat, dakhala apabila disambung dia akan jadi seperti ini. Dakhala. Apabila murid-murid dah tulis, jangan lupa barisnya pun mesti diletakkan dan jawapan mestilah digariskan. Dan yang kedua dan seterusnya, murid-murid mestilah buat sendiri. Boleh tak? InsyaAllah boleh. Baik, Alhamdulillah, nakhtatim hadha dars. Kita dah selesai pelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai kita bertemu lagi murid-murid pada masa yang akan datang insya-Allah. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa mengaji. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.